salah satu elemen dalam standard SKPM ialah elemen 4.11 iaitu pengurusan kelas. Jadi pengurusan kelas ni merupakan satu perkara yang amat penting dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran, kerana tanpa pengurusan kelas yang berkesan, proses pengajaran dan pembelajaran tersebut tidak dapat disampaikan dengan baik. Yang pertamanya, sebagai seorang guru, saya mesti memastikan bahawa keadaan kelas berada dalam keadaan yang kondusif, yang dalam keadaan terbaik untuk pelajar belajar. Contohnya kebersihan, dari segi kebersihan, susun atur kelas dan sebagainya. Okey, hari ini kita akan teruskan pelajaran kita. Masih lagi berada dalam bab yang ke-10 tingkatan 4, iaitu kesan-kesan kedatangan British ke tanah Melayu. Okey, jadi hari ini kita akan buat satu aktiviti yang agak menarik. Okey, jadi sebelum kita mulakan aktiviti ini, kamu akan duduk dahulu dalam kumpulan masing-masing. Kamu akan berbincang tentang tajuk kesan-kesan dasar ekonomi British di tanah Melayu. Okey, apa yang kamu kena buat selepas itu nanti? Selepas perbincangan dalam kumpulan, kita akan berdebat. Okey, jadi kita akan buat perdebatan tu seperti ala-ala parlimen lah. Okey, ada dua kumpulan tadi. Kumpulan tadi saya pecahkan. Nanti kamu akan lantik ketua kumpulan untuk memilih siapa yang jadi pembangkang dan siapa yang akan menjadi pencadang baginya. Saya nak kamu bangun dan duduk dalam kumpulan masing-masing. Kumpulan pertama berada di sebelah kiri saya. Kumpulan yang kedua berada di kanan saya. Okey, bergerak dalam keadaan tertib. Okey, saya tak nak kamu bising, tolak-tolak kawan dan sebagainya. Jadi dalam pengurusan kelas juga perlu dititik beratkan tentang keadaan susun atur meja, kerusi dan sebagainya sesuai dengan aktiviti yang dilakukan pada masa tersebut. Okey, seperti pada hari ini saya buat aktiviti perbahasan. Jadi susun atur kelas perlu disesuaikan dengan aktiviti perbahasan. Okey, boleh semua? Sebelum kita mulakan perbincangan, saya nak kamu lantik seorang ketua, dan ketua akan datang ke hadapan untuk mencabut undi sama ada kamu akan menjadi pembangkang ataupun menjadi pencadang atau kerajaan. Okey, sekarang lantik seorang ketua dan ketua datang berjumpa saya di hadapan. Saya Tapak Sirih, dia bunga. Saya bunga. Tapak Sirih. Okey. Okey, bunga. Kamu tadi kan? Ya, saya Okey, kamu sebagai kerajaan. dan kamu sebagai pembangkang. Okey, boleh balik ke kumpulan masing-masing. Okey, sekarang kamu dah tahu kumpulan kamu jadi pembangkang ataupun kerajaan. Okey, jadi kamu kena sediakan hujah-hujah untuk menyokong bagi pihak kerajaan, perlu menyediakan hujah-hujah untuk menyokong tajuk tadi, manakala bagi pihak pembangkang, kamu perlu sediakan hujah-hujah untuk membangkang hujah daripada kerajaan. Okey, saya beri masa selama 10 minit sahaja, tidak boleh lebih. Okey, mulakan perbincangan sekarang. Okey, masa dah tamat untuk sesi perbincangan. Okey, jadi kita akan masuk ke sesi yang seterusnya, iaitu sesi perdebatan. Okey, jadi kamu akan susun semula kursi ini dengan elok menjadi dua bahagian, bahagian pembangkang dan juga bahagian pihak pencadang ataupun kerajaan. Okey, pembangkang ready? Saya bacakan sekali lagi, iaitu kedatangan British ke tanah Melayu membawa lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Satu lagi terlupa. Oleh sebab kita ni di ala-ala parlimen, maka saya akan gunakan, saya akan panggil nama kamu dengan yang berhormat lah. Sekarang saya akan mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyampaikan hujah-hujah daripada pihak kerajaan. Okey, dipersilakan. Okey. Saya selaku Perdana Menteri mewakili pihak kerajaan
amat bersetuju. British telah membawa banyak kebaikan kepada negara kita. Okey, hujah pertama. Bab kami ialah kemajuan perbandaran. Sebagaimana yang kita tahu, British datang untuk memajukan sektor pertanian dan pelombongan. Apabila sektor tersebut dimajukan, secara tidak langsung kawasan sekitarnya turut dimajukan. Kawasan yang dulunya kampung bertukar menjadi pekan dan bertukar menjadi bandar. Kita lihat kemunculan bandar-bandar Kuala Lumpur seperti Kuala Lumpur, Taiping, Klang dan Kuching. Sebelum kedatangan British, bandar-bandar ini mundur dan ada antaranya bukan bandar. Tetapi setelah British datang, bandar-bandar ini maju sehinggalah sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak nampak ke kebaikan kedatangan British? Jika tiada pihak British, kita masih lagi mundur seperti negara-negara Afrika. Sedarlah wahai pihak pembangkang, jangan cuba menegakkan benang yang basah. Sekian Tuan Yang Dipertua, terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya saya persilakan daripada pihak pembangkang iaitu Yang Berhormat Hidayah. Yang saya hormati Tuan Yang Dipertua. Seterusnya, yang saya kagumi pihak kerajaan. Seterusnya, yang saya kagumi sudah semestinya barisan pembangkang. Sudah terang lagi bersuluh. Saya sebagai Ketua Wakil Pembangkang membidas hujah Perdana Menteri sebentar tadi. Saya rasa pihak kerajaan telah tertipu dengan lakonan pihak British. Walaupun mereka telah membina bandar, tetapi apakah sebenarnya tujuan mereka membina bandar tersebut? Sini kita dapat melihat. Jawapannya adalah untuk kebaikan kita sahaja, untuk kebaikan mereka sahaja, untuk supaya mereka mengadopsi hasil pertanian bumi kita, kemudian membawanya balik ke negara asal. Begitu juga apabila mereka membina jalan kereta api dan jalan raya. Adakah kita sebagai rakyat tempatan yang menggunakan jalan tersebut? Tidak. Mereka juga yang menggunakan jalan tersebut. Mereka menggunakan jalan tersebut untuk mengawal hasil-hasil di pertanian kita. Untuk menghasil pelombongan kita untuk dibawa ke pelabuhan. Itulah. Maaflah sekiranya saya agak keterlaluan. Tetapi memang saya sebagai pihak pembangkang ingin menegaskan lagi. Kami setegas-tegasnya pembangkang tajuk perbahasan kita pada hari ini. Sekian, itu sahaja Yang Berhormat. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Bila kita bercakap dengan seseorang, bila kita gunakan kata ganti diri, gunakan dengan betul. Okey, bukan saja dalam kelas ni tetapi di mana-mana saja, terutamanya dalam penulisan menjawab soalan peperiksaan, kata-kata untuk tokoh mesti gunakan beliau. Okey, dan tokoh pun kita akan lihat bagaimana tokoh tersebut. Okey, ada yang kita akan gunakan Yang Berhormat dan sebagainya. Jadi kata ganti diri tak boleh tersalah. Jadi saya buka kepada pihak kerajaan jika ada sesiapa yang ingin membidas ataupun mengemukakan hujah. Terima kasih kepada Yang Dipertua. Sebelum saya meneruskan hujah saya ingin mengulas hujah Ketua Pembangkang. Tadi Ketua Pembangkang ada menyentuh tentang jalan raya dan jalan kereta api. Keunikan ini menyebabkan negara-negara lain cemburu dengan negara kita. Persoalannya, bagaimanakah boleh wujudnya masyarakat berbilang kaum ini? Ini adalah kerana peranan yang dimainkan oleh pihak British yang membawa masuk kaum Cina dan India ke sini. Saya mohon laluan Tuan Yang Dipertua. Okey, dibenarkan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Wahai pihak kerajaan, sedarlah. Bukalah dan bacalah lembaran sejarah tentang tujuan British membawa masuk kaum Cina dan India. Ini semua kerana mereka inginkan ekonomi di negara kita sahaja. Hanya untuk kepentingan mereka sahaja dan bukan untuk menyunikkan negara kita. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih kepada YB Auni. Okey, sebelum saya teruskan proses perbahasan kita pada hari ini, saya ingin membuat teguran. Tolong beri perhatian kepada rakan kamu. Sewaktu rakan kamu mengutarakan hujah-hujah dia, tolong beri perhatian. Tadi saya perhatikan Nabil dan juga Dayah, dia berbual. Jadi tolong beri perhatian.
Okey, jangan kalau boleh bukan kalau boleh, memang jangan mengganggu pihak lain ketika mereka sedang berhujah. Okey, jadi dalam proses pengajaran dan pembelajaran juga sepatutnya pelajar memberikan tumpuan sepenuhnya ketika proses pembelajaran dan pembelajaran. Jadi sebagai seorang guru, saya terpaksa menegur tingkah laku pelajar yang tidak menumpukan perhatian ataupun yang bermain-main dan sebagainya, supaya apa yang disampaikan dalam kelas itu dapat diterima oleh pelajar tersebut dengan baik. Okey, sekarang saya akan meneruskan perbahasan kita pada hari ini. Saya persilakan daripada pihak kerajaan. Okey, silakan YB Hartina. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya rasa pihak pembangkang masih lagi buta agaknya. Seperti yang telah diperkatakan oleh rakan saya sebentar tadi, kita amat bertuah kerana dengan adanya British, komposisi kaum di negara kita semakin bertambah. Apabila bertambah, maka berlakunya keunikan di negara kita. Apabila unik, maka orang lain dari negara lain akan datang untuk melihatnya. Apabila mereka datang, ekonomi negara kita semakin meningkat. Pihak pembangkang, jangan terlalu emosi. Okey, kita perlukan adab dan tata tertib dalam perbahasan. British juga menjaga kebajikan orang Melayu dengan menubuhkan Maktab Perguruan Sultan Idris, Kolej Melayu dan Kolej Melayu Kuala Kangsar. Nah, adakah pembangkang masih tidak melihat betapa baiknya British tersebut? Renung-renungkanlah. Terima kasih Yang di-Pertua. Itu untuk golongan bangsawan, bukan untuk rakyat marhin macam kita. Yang berhormat Nabil, kamu tak boleh terus mencelah, kamu perlu memohon laluan daripada saya terlebih dahulu. Maafkan saya Yang di-Pertua, izinkan saya untuk memberikan hujah-hujah saya. Okey, permohonan maaf kamu diterima dan kamu boleh teruskan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Untuk maklumat pihak kerajaan, pendidikan yang disediakan oleh British hanya untuk golongan bangsawan dan hanya terletak di bandar-bandar besar saja. Bagi mereka yang tinggal di kawasan kampung, mereka tidak disediakan dengan pendidikan. Mereka hanya belajar di rumah-rumah tok guru dan belajar tentang kitab agama. Satu perkara lagi, walaupun pihak British membenarkan penubuhan sekolah Melayu, Cina dan India, British tidak mengambil tahu tentang pengurusan sekolah tersebut. Saya mohon laluan Tuan di-Pertua. Okey, dipersilakan. Yang berhormat Yasmin. Tuan Yang di-Pertua, sudah terang lagi bersuluh. Pihak pembangkang memang sesuai dengan sikap mereka yang suka membangkang walaupun kebenaran berada di hadapan mata mereka. Untuk maju, mereka perlulah mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup. Ilmu ini datang dari sistem pendidikan. Okey, silakan Yang berhormat Hazwani. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Pihak British menubuhkan pusat-pusat kesihatan bukannya untuk rakyat tanah Melayu, tetapi untuk pekerja-pekerja mereka. Oleh yang demikian, British perlu menyediakan kemudahan kesihatan untuk pekerja mereka. Okey, sekarang kita dapat lihat bahawa kedua-dua pihak telah pun memberikan hujah masing-masing yang bernas dan mantap. Dan kita sampai ke peringkat akhir, iaitu kita akan membuat penggulungan. Jadi itu tadi perbahasan antara kedua-dua pihak, pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang. Jadi saya sebagai Yang di-Pertua pada hari ini menangguhkan perbahasan kita kepada satu tarikh yang akan ditetapkan nanti. Okey, sekian. Terima kasih. Okey kelas, begitu tadi kita punya aktiviti pada hari ini iaitu perbahasan antara pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang. Dan sebenarnya tidak ada mana-mana pihak yang menang dan tidak ada yang kalah. Jadi tahniah diucapkan kepada kamu semua kerana berjaya menyampaikan hujah-hujah dengan baik dan bernas. Okey, berikan tepukan untuk diri sendiri. Sebagai penutupnya, saya gunakan 4.11 iaitu rumusan kelas ni sesuai dengan kelas saya kerana kelas saya mempunyai pelbagai kerenah pelajar. Terutamanya yang nakal tu kita perlu untuk mengawal mereka supaya mereka tidak mengganggu pelajar lain. Jadi ini salah satu kaedah saya rasa yang perlu dilakukan untuk mengawal kelas supaya kelas berada dalam keadaan yang
teratur dan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar.